Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Buletin Rukas edisi malam 7 Oktober 2021 bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita mengenai persiapan sambutan hari lahir ke-85 Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Sesi raptai penuh sempena acara tersebut telah dilaksanakan dengan lancar di dataran bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Khamis. Sambutan tahun ini akan dilaksanakan dalam skala kecil serta pematuhan penuh kepada tata cara prosedur operasi standard SOP yang sedia ada. Ekoran Sarawak masih lagi berada dalam fasa 3 pemulihan negara PPN 3. Hadir untuk meninjau persiapan majlis tersebut adalah Menteri Muda Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak Datuk John Sikistayai, Menteri Muda Utiliti Datuk Liwen Lagang serta Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Sarawak Dr. Anwar Rapai. Antara tarikan utama Majlis Istiadat rasmi pada tahun ini adalah pembarisan kawalan kehormatan utama oleh Pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM serta Pancaragam Gabungan Polis Diraja Malaysia PDRM, tembakan meriam istiadat di kawasan tebingan Sungai Sarawak serta aktiviti flypast iaitu pelimpasan kapal terbang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di lokasi majlis. Suasana majlis turut akan dimeriahkan dengan persembahan khas nada pesona Sarawak yang melambangkan budaya-budaya rakyat pelbagai kaum di Sarawak. Dalam pada itu, orang awam masih dapat menyaksikan secara langsung acara-acara berkenaan melalui Facebook Live Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS serta YouTube Live UKAS Channel. Berita seterusnya, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor meneruskan sumbangan dengan menyalurkan peruntukan sebanyak 30.02 juta ringgit kepada 8 rumah ibadat bukan Islam di negeri ini pada Khamis. Peruntukan diserahkan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Bertanggungjawab ke atas Unifor, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas kepada Wakil Rakyat sebagai wakil penerima. Antara penerima yang hadir, Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti merangkap Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis, Menteri Muda Undang-Undang dan Adat Bumi Putera merangkap Adun Kakus, Datuk John Sikitayai, Adun Meradong, Datuk Ding Kwong Hing, Adun Balingyan, Abdul Yaakob Arbi, Adun Tamin, Christopher Gira Sambang dan Adun Gemah, Alexander Vincent. Sementara itu, Datuk Ahmad Douglas turut menyumbang bantuan bekalan makanan kepada 13 pintu keluarga di Rumah Panjang Tanjung Pauh yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD bermula 3 hingga 13 Oktober 2021. Sumbangan telah disalurkan oleh pihak JPBB Betong melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Betong dalam Majlis Ringkas Anjuran Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Betong pada Rabu. Terdahulu, pada hari yang sama, Pusat Khidmat Adun Bukit Saban turut menyerahkan sumbangan bantuan bekalan makanan kepada 17 pintu keluarga rumah panjang Rabat Tiput yang turut dikenakan PKPD bermula 4 hingga 14 Oktober. Beralih dengan perkembangan berikut, Kerajaan Negeri telah menyerahkan cek pampasan tanah berjumlah kira-kira 24.6 juta ringgit kepada 24 pemilik tanah bagi fasa 1 untuk projek Matang High Level Reservoir and Associated Pipeline to improve water supply to Northern Kuching areas bertempat di Hotel Waterfront Kuching pada Khamis. Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Muhammad Naruddin Majais berkata, projek tersebut bertujuan menampung permintaan bekalan air yang semakin meningkat di bahagian Kuching, khususnya di kawasan Kuching Utara, terutama di Santubong, Buntal, Padang Baru Semariang, Putrajaya, Kampung Rampangi, Pasir Pandak, Demak Laut, Kampung Bako, Muara Tebas dan Port Senari. Projek takungan air aras tinggi di Matang ini dan pemasangan pipe merupakan sebahagian dalam program Grid Bekalan Air Sarawak yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita bagi menyelesaikan isu bekalan air secara lebih efektif dan menyeluruh menjelang 2025. Kerajaan tidak mengambil tanah secara percuma. Sebaliknya, tanah yang diambil itu berdasarkan kepada peruntukan sedia ada dalam Kanun Tanah Negeri Bab 81 dan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Semua tanah yang diambil balik akan dibayar pempasan berdasarkan penilaian dari Jabatan Tanah dan Survey Sarawak mengikut nilai semasa. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis penyerahan cek pampasan tanah bahagian Kuching tersebut pada Khamis bagi mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Aliasan.
Katanya selain menambah baik sistem bekalan air sedia ada, projek ini juga dijangka akan melonjakkan taraf sosio-ekonomi masyarakat setempat dan memangkin pertumbuhan ekonomi yang lebih mampat serta memberi jaminan kualiti kehidupan yang lebih baik kepada penduduk di kawasan berkenaan. Turut hadir Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman dan Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Rahibni. Sementara itu, beberapa orang penerima ketika ditemui merakamkan ucapan penghargaan kepada kerajaan negeri atas pampasan yang diberikan kepada mereka. Mana suka lah. Itu perlu kita pun dulu lah. Dari mula sampai kena itu lah. Kami mengusaha kebunnya lah. Tanah ya. Saya ucapkan terima kasih kerajaan awak lah kerana memberi papasan yang setimpalnya. Ya, terima kasih yang kita silapan kami. Ya, gitu. Laporan selanjutnya, Maritime Rescue Sub-Center MRSC Kuching yang dikoordinasi Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia Maritim meneruskan operasi cari lamat sebuah bot yang dinaiki 5 pemancing termasuk seorang tekong. Menurut Pengarah Maritim Malaysia, Laksamana Pertama Maritim Malaysia Zin Azman Muhammad Yunus, operasi yang memasuki hari kelima ini diperluaskan pencariannya sejauh 526.74 batu nautika. Tambahnya lagi, operasi cari lamat itu melibatkan 110 orang pegawai dan 11 aset penyelamat dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Jabatan Perikanan Laut Sarawak JPLS, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Pasukan Gerakan Udara PGU dan Unit Udara Bomba UUB. Seterusnya pada hari ini, seperti yang semua sedia maklum ya, merupakan hari kelima cari lamat bagi kes kedua ya. Bot yang dilaporkan tidak kembali ke JT ya, sejak 3 Oktober lepas. Yang kita dapat maklumat memancing di kawasan karang berumput sehingga tukun bas iaitu lebih kurang 9.3 batu nautika dari Santubo. Okey, 5 bangsa yang dilaporkan adalah Hamizan bin Saidi iaitu tekong berumur 40 tahun, Cheng Hui berumur 36 tahun, Christopher Teo berumur 30 tahun, Yap Zekang berumur 41 tahun dan Liu Dian Tang berumur 35 tahun. Beliau berkata demikian dalam sidang media operasi cari lamat sebuah bot Okinawa dan 10 pemancing karam di perairan Pulau Satang di Jeti Awam, Telaga Air pada Khamis. Setakat jam 10.30 pagi ini, pasukan penyelamat masih belum lagi menemui sebarang petunjuk baharu dan hanya menemui buaya berwarna oranye yang dijumpai pada 3 Oktober lepas pada jarak 34.5 barat laut muara Sungai Sentubong. Menurut Zin, pihaknya terpaksa menggerakkan aset yang lebih besar untuk memperluaskan kawasan pencarian. Pada operasi kali ini, tumpuan kita lebih di kawasan lautan lepas. Jadi aset-aset besar, pesawat udara memainkan peranan penting lah untuk membuat pengetahuan. Manakala bagi aset-aset kecil lah, bot-bot daripada pihak bomba, maritim, JPLS, daripada APM, pesawat Coast Guard, dia akan ada yang akan standby di sini dan juga ada yang akan operate di sisi pantai saja ya. Takkan jauh, sebab jauh tak sesuai untuk bot-bot kecil. Sebab kawasan yang kita target kali ini 10 batu ke atas. Jadi akses yang besar dia lebih sesuai. Mengambil kira keadaan ombak yang masih belum lagi agak reda. Terdahulu, beliau telah mengesahkan penemuan mayat pada petang Rabu yang merupakan pembantu tekong bot Okinawa, Awang Omar Awang Hamsawi, 59 tahun yang hilang pada Sabtu. Perkembangan selanjutnya, kira-kira 67.6% atau 1,903,795 individu dari populasi keseluruhan di Sarawak telah lengkap 2 dos suntikan vaksin COVID-19 setakat 6 Oktober 2021.
Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV menerusi laporan kumulatif vaksinasi memaklumkan daripada jumlah tersebut, penerima dos pertama adalah sebanyak 74.2% atau 2,90,727 individu. Jumlah kumulatif pemberian vaksin di Malaysia menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK setakat Rabu adalah sebanyak 45,07,832 dos. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan sedikit perkongsian video mengenai panduan penggunaan COVID-19 Rapid Antigen Test dan marilah sama-sama kita memerangi wabak COVID-19. Kita, jaga Sarawak, into Sarawak. Salam UKAS. Panduan menggunakan COVID-19 Rapid Antigen Test Nasal Test Kit. Kit ujian ini mengandungi panduan pengguna, rak buffer ekstrak, swab pakai buang, tube ekstrak dan kaset ujian. Sebelum ujian dilakukan, jangan makan, merokok, mengunyah atau minum minuman selain air kosong. Lipatkan rak untuk menampung tube. Letakkan tube pada rak. Titiskan 6 titisan ekstrak buffer. Buka swab pakai buang dari bungkusan. Sapu 5 kali menggunakan hujung fabrik pada dalam mulut, pipi kiri, pipi kanan dan lelangit. Masukkan swab ke dalam tube yang mengandungi buffer. Masukkan hujung fabrik dan swab ke dalam lubang hidung yang pertama, iaitu 2 cm ke dalam hidung. Ulang langkah yang sama untuk lubang hidung yang seterusnya. Letakkan swab kedua ke dalam tube yang sama. Rendam swab tersebut dalam buffer dan kacau dengan kuat selama 10 kali. Picit kedua-dua swab untuk kumpul sebanyak yang mungkin larutan di dalam tube. Buang swab terpakai ke dalam beg sampah yang dibekalkan dan tutup zip dengan kemas. Tutup tube dengan penutup penitis dan campur larutan sampel. Koyak secara perlahan dari bungkusan dan keluarkan kaset ujian. Tambahkan 2 titis larutan sampel ke perigi sampel. Pastikan tiada gelembung udara. Sampel akan mula menyerap ke arah atas membran. Baca hasil ujian dalam masa 10 hingga 15 minit. Bandingkan keputusan ujian kit dengan panduan pengguna. Sekiranya positif, 2 jalur berwarna akan muncul. 1 di garisan kawalan C dan 1 di garisan ujian T. Perhatikan garis T dengan teliti. Sebarang garis samar atau kelihatan jelas menunjukkan positif untuk jangkitan SARS-CoV-2. Apa yang perlu anda lakukan? Segera berjumpa dengan petugas kesihatan. Ujian molekul tambahan seperti ujian PCR mungkin diperlukan untuk mengesahkan keputusan anda. Petugas kesihatan akan menentukan cara terbaik untuk merawat anda berdasarkan kepada keputusan ujian, sejarah perubatan dan gejala. Anda harus mengasingkan diri untuk mencegah penyebaran virus kepada orang lain. Sekiranya negatif, hanya 1 jalur berwarna di garisan kawalan C yang kelihatan. Ini menunjukkan bahawa antigen virus SARS-CoV-2 tidak dikesan. Keputusan adalah tiada jangkitan COVID-19. Sekiranya tidak sah, tiada sebarang garisan pada kit kelihatan atau garisan ujian T kelihatan pada kit. Apa yang perlu anda lakukan? Anda harus mengulangi ujian dengan menggunakan kaset ujian baru.